Rasanya kita mula dululah. Mana yang ada ni? Siapa yang lain tu mungkin tengah tak ada masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma rabbi a'udzubika min hamazatin syayatin wa a'udzubika min ayyuhdata min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni saya tak ada slide lah. Jadi saya just cakap secara terus saja. Jadi boleh buat catatan ataupun dengar saja. Apa yang saya nak kongsikan kali ini adalah berdasarkan pengalaman perkara-perkara yang terjadi secara depan mata saya ataupun secara daripada kawan-kawan saya dan juga daripada apa yang telah ditegur oleh guru saya Datuk Allahyarham Datuk Syarudin, di mana berlakunya kesilapan yang menyebabkan kecederaan dan tak sepatutnya berlaku lah. Saya jangkakan perkongsian ni dalam masa 30 minit, 45 minit macam tu lah. Kalau lagi awal lah. Baik. Kadang kita tengok kan lah pada masa sekarang ni. Kita tengok kecederaan tu dah macam satu perkara biasa. Walaupun daripada dulu lagi pun berlaku. Tapi sekarang ni yang bahayanya penglibatan kanak-kanak yang dirisaukan adalah penglibatan kanak-kanak, sebab sekarang ni banyak sekolah rendah yang dah mula banyak sedar tentang kepentingan silat ataupun mula belajar silat. Permasalahan mereka, saiz mereka tak seperti kita dulu. Jadi risiko untuk kecederaan lebih lagi daripada berbanding kita dulu. Jadi kalau kita nak comparekan apa yang kita lalui pada zaman dulu dengan sekarang adalah tidak sesuai. Kita kena ikut peredaran zaman. Okey. Persoalannya, kenapa masih lagi berlaku sedangkan kita dikatakan terlatih? Selalu kita buat dalam video-video, tulis dekat bawah sana, jangan tiru aksi ini. Hanya dilakukan oleh yang terlatih semua kan. Tapi masih lagi ada berlaku kecederaan, dan kecederaan tu kadang-kadang bukan sikit-sikit. Ada yang menyebabkan kematian, ada yang menyebabkan hilang anggota, ada yang menyebabkan kecacatan fizikal, ada yang menyebabkan luka parut, emosi dan sebagainya. Sebelum itu kita faham dulu apa maksud kecederaan. Kalau kita faham, jadi sebenarnya maksud cedera ni luas. Maksud cedera ni luas. Kebanyakan orang dia kecilkan skop cedera tu hanya pada luka-luka, seliuh, layu urat, patah, benda-benda yang ain macam tu lah. Ain tu maksud yang boleh dilihat secara mata kasar atau boleh dirasai. Sebenarnya maksud cedera tu luas. Maksud cedera tu pada mengikut kamus Dewan, ia membawa maksud kepada cacat, cela, luka, menderita dari segi perasaan, emosi, fizikal, merana, celaka, kita rasa kecelakaan lah, rasa tak tenteram, kerugian daripada harta benda, aniaya, kita rasa teraniaya. Okey. Itu masuk dalam kategori cedera. Jadi maksud cedera ni sebenarnya luas. Jadi kita tak boleh mengambil ringan apabila kita mengajar tu atau kita melatih pesilat. Kita mengambil enteng, tak apa je, tak luka, tak apa. Tapi kita kena mengambil kira pelbagai aspek. Okey, antara aspek-aspek yang perlu kita ambil adalah antara bahagian-bahagian cedera. Satu, fizikal. Fizikal ni perkara-perkara yang ain lah, yang kita nampak. Luka ke, patah ke, seliuh ke, buta biji mata ke, tercocok ke, tertikam ke. Itu yang fizikal, yang secara ain, yang jelas.
yang bahagian keduanya adalah emosi. Ini agak sukar dinampak. Kadang-kadang kita nampak pesilat tu bersahaja, tapi di dalamnya ada macam-macam yang dia simpan. Mungkin amarah, mungkin dendam. Kadang-kala sekarang ni kalau kita tengok kan, marah tu tidak semestinya kita budak tu akan, bukan budak, pesilat tu akan meluahkan. Tapi ada sifat amarah yang dia pendam. Antara amarah yang pendam ni kadang-kadang agak bahaya. Kadang-kadang dia simpan sampai bertahun-tahun dan menyebabkan benda lain pula yang rosak, ataupun dia orang lain yang menjadi mangsa amarah dia tu. Itu yang kita kena perhatikan sedikit. Jadi jurulatih kena peka atas tingkah laku seseorang ataupun murid dia sendirilah. Ketiga, mental. Mental, cara berfikir apa semua pun boleh rosak dan dia boleh dipengaruhi oleh tenaga pengajar. Maksud dipengaruhi oleh pesilat. Jadi kata-kata kita ataupun kita, cara kita bercakap, kadang-kadang kita suka menengking. Kalau budak especially budak-budak lah, aku belajar sini, aku lagi tua dari dia boleh tengking-tengking aku. Sebenarnya pada tu dua-dua pihak pun boleh dikatakan ada masalah lah. Kenapa perlu menengking? Itu kena tengok satu. Kalau dia menengking atas dasar keselamatan ataupun untuk menyelamatkan sesuatu, okey. Tapi kalau dia tiba-tiba menengking tak ada sebab, jurulatih tu menengking tak ada sebab, itu kena tengok. Kita sebagai jurulatih pun kena kawal emosi sebab dia akan menjadi contoh kepada anak-anak murid. Anak-anak murid akan tengok, oh, silat ni kena marah-marah. Dia akan serap. Silap ni kena tunjuk garang. Macam-macam lah perspektif. Apa yang kita pamerkan, itulah dia. Jadi, dari segi mental. Okay, keempat adalah dari segi sikap. Sikap, perangai, akhlak. Ini boleh jadi cedera atau rosak juga. Kebanyakan memang berlaku. Tapi bila orang tak ambil endah, bermaksud orang tak pandang pun sikap ni ada kecederaan pada murid tu. Memang berleluasa sekarang ni, cuma kita tak sedar ataupun tak perasan ataupun kita tak kenal. Itu jadi masalah. Sikap yang antara sikap yang cedera adalah, kita boleh katakan daripada bahasa lain ni, rosaknya akhlak seseorang tu. Tak kira daripada jurulatihnya ataupun daripada muridnya. Sebab biasanya murid akan menjadi cerminan guru. Macam mana murid, macam itulah gurunya. Jadi guru kena mainkan satu peranan yang besar. Okey. Antara biasa sikap yang ada sekarang ni adalah sikap marah-marah, sikap ego. Aku betul, kau salah. Kau kena dengar cakap aku. Itu antara sikap-sikap yang telah tercedera sebenarnya. Secara tak langsung. Kita kena betulkan sikap apa dia kata, endah tak endah, memandang rendah orang lain, sikap cuba memburuk-burukkan orang lain. Ini memang ada perkara, memang terjadi pun, bukan dikatakan buat-buat ke. Cuba lihat balik lepas ni, cuba lihat alam sekeliling ataupun keadaan semasa di sekolah-sekolah, lihat balik. Betul tak, ada tak benda-benda ini terjadi? Okey, yang kelima ni antara yang akhir zaman berlaku lah. Jadi kita kena berhati-hati. Cedera pada agama amat-amat berbahaya. Dari segi akidah ataupun dari segi hukum fiqh agama tu sendiri. Kadang-kala guru-guru gayung bukan. Kadang guru-guru cikgu-cikgu silat ni lah, akibatkan terlalu ego tadi, akibat sikap tadi, dia takut malu untuk menjawab sesuatu yang dia tak boleh jawab. Dia ikut dia punya akal je lah. Contoh, saya pernah lalui benda ni, memang berlaku depan mata dan memang terjadi. Ada satu adat istiadat untuk sembelih ayam lah. Adalah adat istiadat tu, sembelih ayam.
Sembelih ayam macam biasalah, sepatutnya macam mana hukum fiqah macam tu lah dia. Tapi disebabkan keadaan takutnya pesilat itu sembelih ayam tu, dia sembelih sampai putus. Sampai putus kepala dia. Jadi matinya ayam tu bukan sebab kehilangan darah, tapi sebab putusnya kepala tadi. Tapi cikgu tu jawab, sebabkan dia tak nak cari ayam yang baru, dia kata, tak apa, makruh je tu, boleh makan lagi. Berhati-hati. Kita yang nak belajar ni pun kena ada kefahaman agama atau rujukan yang sewajarnya untuk kita ikut. Benda tu akan menjadi fitnah pada agama nanti. Padahal silat tu nya tak salah. Tapi perangai guru tu yang menyebabkan orang pandang silat tu salah. Dah terbelakunya cedera pada agama dan juga pada silat itu juga. Kena banyak berhati-hati dalam kita mengeluarkan hukum agama kalau kita bertanya, murid bertanya pada kita. Kalau kita tak tahu, cakap je kita tak tahu, kita akan kembali semula dengan jawapan ke macam mana ke, tak ada masalah pun. Itu lebih baik, berhati-hati. Okey. Kita teruskan. Antara punca-punca kecederaan ni berlaku, saya lebih memilih kepada beratnya pada tanggungjawab jurulatih. Kenapa tanggungjawab jurulatih? Dan memang dia bertanggungjawab sebab sebab tanggungjawab pada murid itu juga atas keselamatan mereka sendiri, tapi paling berat tanggungjawabnya adalah pada jurulatih itu sendiri. Okay. Kita teruskan pada untuk poin yang pertama, jurulatih perlu ada perancangan pendidikan. Perancangan nak mengajar beserta tempoh masa. Macam mana dikatakan itu? Okey, contoh. Kalau kita katakan dalam sesuatu silat itu, peringkat A, ada peringkat A, B, C lah. Peringkat A, berapa lama yang dia perlu yang boleh diterima? Lah. Kalau setahun lah. Dan dalam setahun tu dia kena mengisi lah. Sebulan pertama apa yang patut dicapai, bulan kedua apa patut dicapai, 3, 4, 5, 6, 7. Dah ada bulan, minggu pertama apa nak ajar, minggu kedua apa nak ajar, minggu ketiga apa nak ajar, minggu keempat nak ajar. Ini perlu ada. Macam mana kalau kita belajar, kalau siapa yang cikgu-cikgu kat sini mesti tahulah benda-benda ni. Dia ada planning, setahun apa yang dia kena capai. Dan daripada situ, kita boleh tengok, kita boleh track record. Adakah kemampuan murid kita tu dah mencapai sepatutnya kita punya sasaran. Kita tak boleh paksa dia, kau kena capai benda macam ni. Padahal kita tak tunjukkan jalan. Jadi kena ada progress dia. Saya bagi satu contoh yang mudah lah, mudah senang faham. Seseorang tu murid lah, sekolah rendah, tak boleh pumping. Biasalah untuk budak-budak tak boleh pumping. Kita just nak cakap dekat dia, tak boleh kamu pumping. Tak boleh macam tu. Jadi budak tu paksa-paksa tanpa jalan yang betul, cara yang betul, kaedah yang betul, mungkin boleh melibatkan kecederaan tadilah. Antara bahagian-bahagian kecederaan tadilah boleh dikaitkan. Dia takut nak datang lepas tu bersilat, ataupun cedera dia pumping sampai krem ke, dia paksa diri dia sangat ke. Macam-macam boleh dijadikan lah. Boleh dikaitkan. Baik. Kita kena pertama budak ni tak boleh pumping, kita kena selesai masalah dia, macam mana kita nak aturkan dia supaya boleh. Itu kita kena carilah dia punya kaedah-kaedah, kita bantu dia. Jangan kita main push, paksa-paksa saja. Itu bukan satu cara yang baik lah, bukan satu cara kaedah yang baik. Macam mana baca, orang tu tak boleh membaca, kita better nak membaca Al-Quran. Ini kita boleh ambil
kaedah ataupun isyarat daripada pembelajaran Al-Quran kita boleh guna pakai. Macam mana kita nak pecahkan silibus kita tu menjadi kecil. Kalau kita sebelum kita nak mentafsir, ada 17 ilmu dalam Al-Quran. Contohlah, sebelum kita nak mentafsir, nak mentakwil, nak membaca, the first ilmu Al-Quran yang kita kena baca apa? Dah tentulah pertama sekali adabnya. Yang kedua, kita kena tahu makhrajnya. Kecil lah. Sekecil-kecil benda tu makhraj. Sebelum nak pergi sampai perbangun terkait juga. Kecil tu. Bab makhraj. Alif, ba, ta, sa itu semualah kat mana keluar huruf. Lepas tu daripada satu huruf tu macam mana baris atas, baris bawah. Macam mana tanwin, macam mana nun mati ke, macam mana bunyi satu perkataan. Lepas tu macam mana nak sambungkan satu ayat. Proses macam tu juga kita buat pada pembelajaran silat. Kalau orang tu tak boleh terbang, jangan suruh dia hari ni daftar orang, besok dah suruh terbang. Contoh, tak adalah suruh terbang betul pun. Kebanyak tu dia tiba-tiba kena habis. Okey, kenapa perlu ada tempoh masa, ada perancangan apa semua ni? Tubuh badan bersedia atau tak bersedia. Dan kita pun ada masa untuk memahami dia, bagaimana dia punya attitude, disiplin dia, adakah dia boleh ikut arahan, tak boleh ikut arahan, adakah perkembangan otot dia ataupun kefahaman dia tentang bidang silat ni, walaupun sekolah rendah. Okey. Kena ikut satu persatu silibus itu. Kena sabar, tak perlu nak cepat-cepat pun, sebab kanak-kanak pun dia tak tahu pun. Kalau bagilah dia bengkung 10 bengkung pun dia tak tahu ni apa benda. Ada orang bagi, dia ambil je lah. Tak perlu pun. Apa yang kita perlu dapatkan adalah pengisian pada silat itu. Ada, kalau saya tengok kan bela diri asing. Dia menggunakan kaedah pijak papan. Budak tu dalam 5-6 tahun lah. Pijak papan. Pijak sajalah papan tu. Buat, dia pun pijak. Kalau kita, kenapa nak kena pijak papan tu? Dalam keadaan usia budak 5-6 tahun tu, cara dia bela diri, itulah dia. Pijak kaki ke, pijak anak jari ke, ibu jari ke, itu yang kita boleh. Takkan kita nak ajar dia kunci. Tak sesuai. Halus-haluskan dia supaya dapat sampai ke tahap kita mula-mula lahir pun tak terus berlari. Itu pun salah satu isyarat Allah Ta'ala mengajar kita. Kita tak boleh terus berlari. Kita akan ada proses je untuk menguatkan diri daripada keluar daripada perut, bergolek apa semua, merangkak sampai kita berjalan berlari. Dan kita makan pun tak terus benda keras. Kita makan benda lembut dulu, susu. Dah lama sikit, bau sikit-sikit, pepejal yang lembik-lembik sikit. Macam tu juga kita. Itu adalah sifat makhluk. Kita adalah lemah, kita kena ikut proses. Kita tak boleh tiba-tiba jadi dewa tiba-tiba kan. Tentulah. Okay, baik. Itu dari segi perlunya ada perancangan tempoh masa tu semua. Untuk mengelakkan kecederaan supaya ada tempoh masa murid itu bersedia. Dan mengikut sport science lah, sekurang latihan sebenarnya, sekurang-kurang latihan untuk memberikan kesan adalah 2 kali seminggu. Bayangkan kita buat sekali seminggu dan kadang-kadang pun ada yang miss out.
ada yang sakit perut ke apa, tak kisahlah. Jadi dia miss out, dia dah hilang satu latihan. Bermaksud jadi 3 kali sebulan macam tu. Jadi agak sukar untuk adanya kemajuan pada segi fizikal, kekuatan badan dan mental. Pada kreativiti sendiri boleh create sendiri punya. Yang penting kebaikan untuk dia, perkembangan yang sesuai untuknya. Okey, poin yang kedua adalah tidak cukup kemahiran dalam mengenali pasti murid. Okey. Murid ni kita boleh katakan muda, terlalu muda. Jadi macam-macam kondisi. Jadi seorang jurulatih kena kenal kondisi fizikal dia. Jangan terus-terus kita darah rendah, tak ada darah rendah, sakit atau tengah seliu. Baru lepas aksiden dia baru datang ni. Kena kenal pasti semua benda ni baru kita ke. Ini jangan yang sama. Jadi keilmuan tentang sport science saya kena buat senaman daripada atas ke bawah. Maksudnya daripada otot-otot yang ringan, tangan apa semua, baru start daripada kaki. Baru turun ke kaki. Ke kaki tu pun tak boleh terus heart rate yang mendadak. Heart rate dia kena kontrol sikit-sikit. Jangan suruh lompat tutup cecah dada 100 kali. Berbuih orang tu. Tanya dia, apa masalah? Oh, tak makan tadi, tak sempat makan. Tanya dia, buat. Kalau tak boleh buat, duduk tepi. Jangan tu, tak apa, bagus. Tapi kita letak tepi. Kalau boleh mampu ikut kan, kita ikut sikit-sikit. Tak ada masalah. Kita yang kena bijak dalam menyelesaikan masalah. Okey. Tidak cukup kemahiran memang betul. Dan seterusnya, poin yang ketiga, terlalu fokus. Bila terlalu fokus, dia tak kisah dia. Satu yang saya lihat yang terjadi depan mata saya adalah dalam pembelajaran dia tak pernah apan ke whatever sejenak dalam ujian dia suruh buat benda tu. Bila dia suruh buat benda tu, jangan guna kaedah sombongnya tadi. Kau pecah lah macam mana nak pecah. Tahu kau pecah. Jadi yang budak-budak ni dia akan terbayangkan apa yang dalam YouTube. Yang dalam YouTube ke TikTok ke Facebook ke kan. Dia ikut-ikutlah, dia pun main hentam. Maka yang pecahnya bukan genting tu. Yang pecah tangannya. Bawa ke hospital. Maka dengan sombongnya jurulatih itu berkata, biasalah silat ni. Kalau dah ada bersilat mestilah dia cedera. Habis kalau dah berperang, sebelum berperang dah cedera bagai, macam mana nak pergi berperangnya? Ada pula yang memegang genting tu, tak reti pegang genting, orang tu pun juring, maka kaki dia tersangkut kat gigi genting tu. Luka, 7 hari, MC, berjahit. Benda ni semua berlaku depan mata. Jadi, tak sepatutnya lah begitu. Kalau dia tak pernah training benda tu, jangan diuji benda tu. Sedangkan kita di sekolah pun, diuji apa yang kita belajar, bukan diuji dengan apa yang kita tak belajar. Jadi kena adalah proses tu. Sebelum pecah genting, apa kita nak buat? Oh, boleh. Apa guideline kita? Pecah ini pula, pecah itu. Macam-macam lah dia nak pecah. Pecah kaca, pecah gelas ke, pulang lah.
Jadi sebagai jurulatih kenalah ada satu panduan untuk mengukur kemampuan orang tu sebelum diuji. Jangan sebab-sebab nak ujian. Persoalannya sebab-sebab nak ujian cepat sangat ni, sebab ekonomi lah. Nak cepat sangat dapat. Takkan kayanya. Percayalah. Bila dia bayar je, bila dia ujian, dia bayarlah duit-duit ujian. Bila bayar duit ujian, dia markup lah situ. Gitulah jadinya. Yang jadi mangsa siapa murid. Jadi untuk kanak-kanak tak perlu pun nak ujian cepat-cepat sangat pun. Sebab dia tak faham apa bengkung tu. Perlu ada kemajuan tapi terlalu cepat sampai kita pun tak tahu nak ajar apa lah. Apa nak buat lah. Kita dah tak faham lah. Kita tak tahu nak susun. Kita bukan apa yang kita nak ajar. Kita kena tengok murid kita tu. Okey, dia masih lagi lemah kaki dia tu, sepak dia tu. Okey, bagilah latihan bab kaki. Kenapa nak bagi ikut silibus juga nak baku? Tak boleh kena ikut silibus. Benda ni bersilat je pun. Kenalah mendapatkan kemahiran, bukan ujiannya. Kita nakkan kemahiran tu. Bukan ujian bengkung. Dah jadi trend lah sekarang. Okey. Tadi macam terbalik ujian. Oh, silibus. Silibus dan ujian tadilah. Yang nak mengajar silibus pun satu hal. Dia mengejar silibus, katalah silibus dia ada 10 buah. Kena habiskan 10 buah. Satu malam tu pun dia habiskan. Maka adalah yang terplay out sana, terplay out sini. Kena pula ada main pentah parang, satu malam habis. Besok tu ujian, tertebas jari. Hilang satu anak jari. Kejar sangat silibus berbanding kemahiran, itulah jadinya. Kita nak kemahiran dulu, baru diuji, barulah kita layak untuk jangan kita kejar bengkung tapi tak ada kemahirannya. Dah terbalik. Ini antara sebab-sebabnya berlaku kecederaan. Bila dah cedera, jurulatih lepas tangan, biasalah silat tu. Memang ada cedera. Ini ada yang best lagi dia salahkan Tuhan. Ini semua dah takdir Allah. Cantik. Memang cantik lah. Cedera pada agama macam ni lah. Jadi kena sesuai lah dengan keadaannya. Baik, itu poin yang seterusnya. Tidak menguasai keilmuan yang sepatutnya tetapi mengajarkannya. Okey. Ini pun masalah sikap pada jurulatih. Antara jurulatih, dia tak pernah ada keilmuan itu. Contohlah, dia tak pernah buat pemusnahan. Contoh, saya bagi contoh. Tapi dia suruh budak dia, murid dia buat pemusnahan. Dengan beri alasan, kau pecah macam mana? Lepas tu dia create cerita dia. Ini jadi masalah sikap ni. Yang jadi mangsa je, murid tu lah. Tak kira lah dia wasa ke, kanak-kanak ke, yang mungkin dah berusia sikit ke. Itu yang menjadi. Punca masalah kecederaan kadang boleh jadi datang daripada sikap egonya seorang jurulatih. Kita tak nak kena, mentang kita jurulatih, kita tak boleh ditegur. Kita kena ada sekurang-kurangnya jurulatih itu perlu melalui keilmuan tu. Bila dia lalu keilmuan itu, baru dia tahu, okey, proses dia macam ni. Aku tahu kalau buat macam ni, dia akan sakit sini. Aku buat macam ni, dia akan sakit sini. Kena lalu dia punya proses. Kita, macam tu ke macam tu ke. Kebu dan ilmu, dua perkara beza. Ilmu pengetahuan. Bermaksud yang ilmu tu lebih dalam pengetahuan hanya sekadar kulit. Pengetahuan hanya sekadar orang kata kita nak dapat gambaran keseluruhan. Tapi ilmu tu belum tentu dia dapat. Ilmu belum tentu dikuasai. Itu beza ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah isi pun perlu. Rendah lagi daripada susunan jurulatih lain membantu. Tapi kita takut tercalar, tercedera ego. Berbanding mengorbankan murid.
murid-murid tak tahu apa yang jurulatih yang ada sebelum ni. Kalau jurulatih ni bila buat tak jadi, bila tak jadi ini dah apa, biasalah dalam latihan mesti ada cedera. Jalannya tu tak betul. Kena ada satu proses. Baik, antara poin